Salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua student yang hadir untuk kelas pada hari ini. Untuk kelas kali ini, kita akan menyambung pembelajaran ke topik bab 2 iaitu Sistem Pemerintahan dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Anda boleh rujuk pada buku teks di muka surat 26 untuk topik yang kita belajar pada hari ini. 2.1 kita akan tengok dulu kepada sistem pemerintahan yang diamalkan oleh 7 buah kerajaan di alam Melayu, iaitu Funan, Angkor, Champa, Srivijaya, Majapahit, Kedah Tua dan juga Gangga Negara. Kita akan teroka setiap sistem pemerintahan yang diamalkan kerajaan-kerajaan alam Melayu. Apa sistem yang diamalkan? Okey, kesemua kerajaan alam Melayu pada zaman dahulu mengamalkan satu sahaja sistem pemerintahan iaitu pemerintahan beraja. Pemerintahan beraja juga dikenali sebagai pemerintahan monarki, iaitu raja sebagai ketua. Dan sistem beraja ini pula terbahagi kepada dua, iaitu berpusat dan juga di kawasan berwilayah. Kita akan tengok setiap kerajaan-kerajaan yang ada di alam Melayu. Kerajaan alam Melayu yang pertama, kita tengok kepada Funan. Kita akan tengok siapakah raja yang menguasai dia dan apakah peranan-peranan pemerintahan pusat dan wilayah setiap kerajaan. Untuk kerajaan Funan, raja-raja yang menduduki kawasan Funan menggunakan pelbagai gelaran. Antaranya termasuklah kurung benam. Iaitu kurung benam ini dalam bahasa kawasan Thailand, Siam dengan Vietnam ini bermaksud raja gunung. Iaitu Radiraja juga melambangkan Raja Funan sebagai raja segala raja dan Cakravatin bermaksud pemerintahan alam sejagat. Kalau kamu kira kurung benam, Raja Diraja dan Cakravatin ada 3 istilah yang digunakan untuk menggelarkan raja-raja di Funan. Setiap gelaran itu membawa maksud yang berlainan. Tetapi kita boleh simpulkan bahawa raja itu dianggap sebagai kuasa yang paling utama dan kuasa yang paling agung pada zaman tersebut. Dan pemerintahan Funan pula terbahagi kepada pusat dan wilayah. Okay, raja dibantu oleh golongan agama dan golongan tentera. Dia tidak ada Perdana Menteri, tidak ada menteri-menteri, tapi dia dibantu oleh orang yang arif tentang agama dan juga dibantu oleh golongan tentera. Funan pula terbahagi kepada 7 wilayah. Itu di setiap kawasan kerajaan Funan, dia terbahagi kepada 7 buah wilayah. Macam di Sarawak, kita ada berapa bahagian. Nanti kamu cek balik berapa bahagian di Sarawak. Seperti itu juga di Funan, dia ada 7 bahagian. Ataupun dalam bahasa di Funan tu mereka panggil sebagai wilayah. Okay? Dan ketua wilayah ini terdiri daripada putra-putra raja. Putra daripada kerajaan Funan. Jadi dia hantar putra itu anak lelaki raja, untuk bertugas di setiap wilayah itu. Katakan dia ada 7. So, dia ada 7 orang putra lah. Okay, jadi pada zaman dulu, kalau kamu fikir, tak logik kan kalau ada seorang raja, ada tiba-tiba 7 orang anak lelaki. Tetapi pada zaman dahulu, raja dia akan beristeri lebih daripada seorang untuk melahirkan ramai zuriat. Zuriat inilah digunakan untuk mengekalkan warisan ke sistem pemerintahan mereka. Okay? Dan putra-putra raja ini pula digelar sebagai raja kecil. Beralih kepada kerajaan Champa, sama seperti kerajaan Funan, kerajaan Champa juga menggunakan pelbagai gelaran di dalam raja-raja mereka. Contohnya, Raja Diraja. Dan Raja-Raja Champa pula diiktiraf sebagai pemerintah yang mulia, suci, serta dikaitkan dengan Dewa Siva, iaitu dalam agama Hindu. Manakala pemerintahan pusat dan wilayah pula, Raja Champa ni dibantu oleh para pembesar. Berlainan dengan Funan tadi, golongan agama dan tentera. Tapi yang ini dia dibantu oleh menteri-menteri, iaitu dikenali sebagai pembesar, bertanggungjawab dalam pelbagai bidang. Contohnya kutip cukai, jaga keamanan dan mengukuhkan pertahanan. Kalau Funan tadi ada 7 wilayah, Champa ada 5 wilayah.
Dibagi kepada Indrapura, Amaravati, Vijaya, Kaltara dan Panduranga. Manakala untuk kerajaan Sriwijaya pula, raja-raja di Sriwijaya ni dia mempunyai unsur kesaktian dan dianggap sebagai bodhisattva yang merujuk peranan raja sebagai Buddha di bumi. Raja Sriwijaya juga dikelas sebagai raja di gunung dan maharaja di pulau. Okey, melalui keterangan ini, kita dapat kenal pasti bahawa raja-raja Sriwijaya ini dianggap mempunyai unsur magic. Kesaktian itu dipanggil sebagai magic. Orang dulu anggap raja ini adalah segala-galanya. Mereka anggap raja itu mempunyai suatu kuasa yang luar biasa. Itu contoh orang zaman dulu. Sebab itulah mereka sangat mengagungkan raja-raja pada zaman dulu. Berbeza dengan kita sekarang, raja merupakan simbolik sahaja. Dia tak ada kuasa yang lebih besar untuk memerintah. Tetapi dia merupakan ketua kepada negara kita, iaitu Yang di-Pertuan Agong. Okay? Dan kerajaan Sriwijaya dia terbahagi kepada dua, iaitu wilayah kedatuan yang ditabir oleh Datu dan wilayah peradatuan yang ditabir oleh Datu bukan keturunan raja. Kalau kedatuan tadi, Datu yang berketurunan raja. Raja pula dibantu oleh Yuva Raja, iaitu putera mahkota, anak kepada raja, mesti lelaki. Belum lagi ada sejarah perempuan yang jadi raja. Okay? Adalah beberapa, tetapi kebanyakan dia raja mestilah lelaki. Kenapa? Memang orang dahulu dia agak memandang rendah kepada wanita dalam urusan pentadbiran. Jadi, hanya lelaki saja dibenarkan dalam pemerintahan, memerintah. Jadi orang besar-besar, jadi orang kenamaan. Okay? Dan Raja Muda serta Raja Kumara juga turut membantu raja untuk mentadbir kerajaan Sriwijaya. Dan raja ini dibantu oleh golongan agama, tentera, pemungut cukai, hakim dan juga penjaga harta kerajaan. Untuk kerajaan Angkor pula, Raja-Raja Angkor menggunakan gelaran Dewa Raja yang menggantikan raja sebagai dewa. Apabila kita sebut dewa ini, dia semacam kita panggil dia seolah-olah dia Tuhan. Dewa memang orang yang duduk atas langit. Macam itulah. Mereka lihat raja ni mempunyai suatu kuasa yang luar biasa. Jadi mereka memuja, mereka apa-apa yang raja cakap, mereka akan iakan. Betul, mereka percaya dan mereka akan turuti apa sahaja arahan daripada raja. Okay? Kuasa kedua dan ketiga yang penting dalam sistem pemerintahan di kerajaan Angkor ialah Permaisuri, iaitu isteri kepada raja, dan juga Raja Muda, anak kepada raja. Dan pemerintahan pusat dan wilayah terbahagi kepada wilayah, daerah kecil, kampung. Ada 4. Okay, dan Raja Angkor dibantu oleh pembesar yang bertanggungjawab dalam bidang keagamaan, kehakiman, keselamatan dan perbendaharaan. Perbendaharaan maksud dia dalam bidang keuangan. Okey, yang seterusnya adalah Kerajaan Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua, dia banyak dibayangi oleh kerajaan besar di alam Melayu, terutamanya kerajaan Sriwijaya. Maksudnya Kedah Tua ni dia tidak ada kerajaan lain yang berdiri di belakang dia yang support kerajaan Kedah Tua ni. Dia tidak berdiri sendiri. Jadi ada kerajaan lain yang turut juga campur tangan dalam urusan pentadbiran Kedah Tua. Okay. Kedah Tua mempunyai bentuk pentadbiran yang mudah, hanya ada seorang ketua. Ketua ini menguruskan hal perdagangan dan keagamaan. Jadi apabila Kedah Tua menjadi sebahagian daripada kerajaan Sriwijaya, apabila Sriwijaya menaluki Kedah Tua dipunyai oleh Sriwijaya, corak pemerintahan dia berubah. Jadi kerajaan Kedah Tua telah menjadi sebahagian daripada Peradatuan Kerajaan Sriwijaya yang ditadbir oleh Datu yang bukan berketurunan raja. Kemudian kita beralih kepada Kerajaan Majapahit. Okey, Raja-Raja Majapahit pula menggunakan gelaran Maharaja, Sri Maharaja dan Sri Batara. Okay? Dan dibantu oleh Sabta Prabu dan para pembesar. Sabta Prabu dan para pembesar ni macam menteri. Orang dulu tak panggil dia menteri, dia panggil pembesar. Dan Sabta Prabu ialah majlis penasihat diraja yang terdiri daripada kerabat diraja. Jadi mungkin raja itu
Dia ada cousin dia ada uncle dia, yang dalam kerabat diraja dia lantik jadi Sabta Prabu. Okey, untuk menasihati dia, untuk membantu dia dalam urusan mentadbir kerajaan. Majapahit antara kerajaan yang paling banyak wilayah, ada 14 wilayah, dan setiap wilayah ini tadi ada 14 pecah lagi kepada kabupaten, kawadanan, pakuan dan kebuyutan. So 4 darab 14. Ada berapa dia punya kategori dekat situ. Nanti kamu buat map dekat situ. Dan daerah kecil serta kampung. Dalam kabupaten, kawadan, pakuan dan kebuyutan tadi ada lagi daerah kecil, lepas tu ada lagi kampung. Berapa banyak orang diperlukan untuk memerintah Majapahit. So that means Majapahit ini sebuah kerajaan yang sangat besar. Dia memerlukan tenaga ramai pembesar untuk mentadbir sesuatu kawasan. Contoh dia kalau kita tengok dalam Malaysia. Sabah dengan Sarawak saja bergabung lebih besar daripada Semenanjung Malaysia. Betul tak? Kan? 14 negeri dekat Malaysia ini, kan ada dalam jalur gemilang kan dia ada 14 jalur, jadi dia 14 negeri. Sabah dengan Sarawak, 2 negeri saja bergabung, boleh menandingi 12 negeri yang ada di Semenanjung Malaysia. Okay. Kita pergi kepada kerajaan Gangga Negara. Unlike any other kerajaan di alam Melayu, kerajaan Gangga Negara dia punya info tentang apa-apa sahaja info yang ada dalam Gangga Negara sangat kurang. Mungkin ada kajian menunjukkan Gangga Negara ni dia tidak wujud lama. Singkat masa Gangga Negara ni wujud. Mula-mula dia ada wujud, lepas tu tiba-tiba dia diserang, lepas tu dia tak ada lagi, pupus. Tak ada lagi kerajaan Gangga Negara. Jadi dia punya masa tu sangat singkat, tidak ada banyak bukti yang ditemui untuk mengaitkan sejarah kerajaan Gangga Negara. Jadi, struktur pemerintahan kerajaan negara juga tidak jelas. Orang tak tahu macam mana sistem pemerintahan dia sebab tidak ada bukti-bukti yang cukup untuk kita mengkaji sejarah Gangga Negara. Dan ada kajian yang sedikit, mereka percaya Gangga Negara ini mengamalkan sistem pemerintahan beraja juga, dan raja ini berperanan membangunkan kemajuan perdagangan dan bertanggungjawab dalam hal ehwal keselamatan. Tidak seperti 6 kerajaan alam Melayu lain, mereka tahu setiap wilayah siapa yang membantu raja, raja tergelar sebagai apa. Tapi kerajaan Gangga Negara tak ada sebab bukti dia sangat kurang. Okay? Dan kalau kita guna struktur pemerintahan beraja, mesti ada golongan pemerintah dan golongan diperintah. Biasanya golongan pemerintah terdiri pada raja, yang paling atas sekali adalah raja, dan siapa membantu raja itu adalah golongan pemerintah. Jadi golongan yang diperintah adalah kita sebagai rakyat. Rakyat, orang dulu ada kategori hamba juga. Hamba yang paling last sekali, iaitu ada hamba merdeka, ada hamba berutang dan sebagainya. Nanti kita akan tengok secara lebih detail dalam bab 3. Kita akan belajar tentang pemerintahan, golongan pemerintah dan golongan diperintah. Tapi ini untuk secara umum saja kamu perlu ketahui. Okay, kita masuk topik bab 2.2 kegiatan ekonomi. I want you to pay attention. Okay, mesti dengar betul-betul penerangan cikgu tentang bab 2.2 kerana instead of me, you will be the one who's gonna be presenting kegiatan ekonomi ini. Kamu yang akan buat tajuk ini, so kita akan buat presentation individu secara individu, dan markah akan cikgu ambil untuk membantu kamu dalam peperiksaan akan datang serta penilaian dalam bilik darjah. Okay. Sebelum itu kita tengok dulu apa itu kegiatan ekonomi yang diamalkan di kerajaan alam Melayu. Okay. So, kegiatan ekonomi ni apa yang menjana pendapatan di setiap kerajaan tersebut. Okay, jadi penempatan awal dan peranan sungai dalam mengembangkan kegiatan masyarakat kerajaan alam Melayu telah dibuktikan melalui penemuan arkeologi. Jadi semua info-info yang kita nak belajar ini bukan saja tiba-tiba aja mereka tahu orang Funan ni bertani, orang Champa ni memungut hasil tanah laut. Tidak. Kita ada bukti, okay, bukti-bukti sumber-sumber yang sahih,
Apabila kita membuat kajian dari segi arkeologi, dari segi batu bersurat, kaedah lisan, kaedah bertulis, kita akan dapat kumpul maklumat dan dari situlah kita dapat tahu setiap negeri itu mengamalkan pemerintahan apa, mengamalkan ekonomi apa. Ini yang kita nak kaji dalam Papua, iaitu ekonomi, fokus kepada ekonomi. So, ada 1, 2, 3, 4 jenis ekonomi yang diamalkan oleh 7 buah kerajaan ini. So 7 buah kerajaan ini basically ada 4 ekonomi ini, iaitu pertanian, perdagangan, hasil hutan dan laut, perlombongan dan pembuatan. Tugasan yang cikgu nak kamu buat, kamu kena tajuk dia ekonomi kerajaan alam Melayu. Cikgu nak kamu buat secara individu, tak nak dalam grouping, dan kamu boleh pilih salah satu daripada tajuk, buat buku skrap ataupun manila card, dan kemudian selepas kamu buat buku skrap ataupun manila card itu, kamu perlu buat pembentangan ringkas. Ini secara umum. Lepas ni cikgu terangkan step by step. Langkah-langkah dia. Step 1, kamu kena pilih satu sahaja tajuk daripada 4 ekonomi tadi. Pilih satu saja ekonomi yang kamu nak buat. Semua ini ada dalam buku teks. Kamu boleh rujuk dalam buku teks kita daripada muka surat 28, 29, 30, 31 dan seterusnya sampailah pembuatan dan perlombongan. Pilih satu berdasarkan buku teks tersebut. Katakan kamu nak buat pertanian. So, kamu refer lah dalam buku muka surat berapa pertanian itu. Step 2, cari bahan-bahan yang berkaitan dengan pertanian tersebut. Contoh pertanian. Kita tengok dalam muka surat 28. Pertanian yang pertama sekali mereka ada membuat penanaman padi. So apa bahan yang kamu boleh buat daripada padi? 1, beras. So kamu ambil, tak perlu banyak ya. Cikgu rasa dalam secubit beras macam tu. Janganlah kamu pergi ambil segenggam beras, tak perlu. Kamu letak dalam sesuatu plastik kecil saja. Lepas ni cikgu tunjuk kamu macam mana kamu buat. Lepas tu kamu staplerkan dia, lekat dekat ke buku skrap kamu ataupun manila card kamu. Tu pulanglah nak buat macam mana. So selain daripada itu nanti ada benda-benda lain, bukan sahaja beras yang kamu boleh buat. Dalam pertanian tu ada banyak. Mungkin dia minta rempah. Kamu carilah rempah. Tanya mak kamu. Mak, kamu ada rempah ini tak? Rempah ini tak? Jangan ambil semua rempah itu. Ambil, kalau dia kata minta bunga lawang, ambil sebiji bunga lawang pun sudah mencukupi. Tahu bunga lawang apa? Yang perempuan mungkin tahu. Tanya mak, mana satu bunga lawang? Mana satu bunga cengkeh? Mana satu kayu manis? Tanya macam itu dengan mak kamu. Jangan ambil semua. Tak perlu beli pun. Semua ni benda ada dekat rumah. So, cara kedua, sekiranya kamu memilih pembuatan dan perlombongan masuk dalam kategori emas, perak, biji timah tu, takkan kamu nak pergi bungkus emas mak kamu kan? So, cara dia yang kedua, kamu buat benda seperti emas. Tahun-tahun lepas, student cikgu, cara dia yang pertama, dia ambil kertas, so dia gumpal macam tu, lepas tu dia colorkan color emas, color perak dan color biji timah. So, dia letakkan dalam plastik, dia lekatkan dalam kad manila dia. Itu cara pertama. Ataupun, dia beli serbuk. Serbuk glitter-glitter tu kan ada warna emas, warna perak. So, dia ambil sedikit, belilah mungkin dalam 50 sen kot. Kalau kamu tak nak beli, just color sahaja. Ataupun kamu ada idea lain pun boleh. Mungkin dekat rumah kamu ada sesuatu yang berwarna keemas-emasan. So, kamu guna itu untuk represent emas. Untuk represent perak. Jangan kamu pergi ambil emas mak kamu. Jangan. Tak perlu banyak. Sedikit saja pun boleh. Hasil laut pun macam itu. Kalau tak ada hasil laut yang kering, kamu cipta hasil laut tersebut. Macam contohnya seaweed. Seaweed ada kan? Kalau kamu tak ada, kamu cuba buat bentuk seaweed itu melalui kertas, melalui plastik dan sebagainya. Tak perlu benda itu real.
tiba-tiba sana ada gamat, kamu pergi suruh mak kamu beli gamat dekat pasar sana, pasti letaklah kamu punya presentation. Tak boleh. Okay, guna bahan kering. Jangan guna bahan basah kamu dekat kamu punya buku scrap itu, nanti rosak. Okay? Dan jangan lupa, bila kamu dah buat ni, masuk sekolah nanti cikgu akan kumpul balik. Okay? Itu sebagai kamu bukti telah membuat dia. Kemudian, lepas kamu buat kamu punya hasil tugasan dah lekat-lekat, labelkan dia. Okay, labelkan sekarang ini emas. Ini beras. Beras itu buat daripada padi. Ini bunga cengkeh, ini bunga lawang, ini kayu manis. Macam tu. Okay, sudah kamu label, bagi tajuk, kamu kena buat presentation. Pembentangan. Rekod diri sendiri guna handphone mak kamu ke bapak kamu, handphone kamu sendiri, guna laptop kamu pun boleh. Okay, tak banyak. 1 minit hingga 3 minit. Paling lama pun 3 minit. 1 minit pun cukup lah. Tengok cikgu bercakap sampai 30 minit cikgu bercakap. Tak ada berhenti. Cikgu tak ada stop-stop. Cakap saja. Simple saja. Kalau kamu tak nak spontan, buat skrip dulu. Kamu baca. Kamu explain, okay, ini tugasan saya. Nama saya siapa. Saya dari kelas mana. Ini hasil tugasan saya. Dan ini apa, saya buat tajuk apa, bla 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 bla. 1 minit, 2 minit, 3 minit cukup. Tak perlu sampai 10 minit. Paling lama pun 3 minit. Okay, then kamu send kepada cikgu, personally pun boleh, melalui grup Telegram kita pun boleh, tak ada masalah. Telegram jangan guna WhatsApp. Kalau WhatsApp, kamu makan banyak data untuk kamu send. Kalau cikgu nak download pun makan banyak data juga. So, guna Telegram sahaja. So, ini contoh-contoh yang cikgu dah buat. Cikgu rasa ini 3 tahun yang lepas. Ya, 3 tahun lepas kalau tak silap cikgu. Kita nampak sangat cikgu lupa di mana cikgu simpan gambar yang cikgu dah snap gambar-gambar contoh tu. Itu mereka buat tentang pembuatan dan perlombongan. Iaitu ada emas sebiji. Itu yang ada guna glitter, ada yang buat sendiri, color. Tu ada cikgu water lagi. Cikgu water tengok pembentangan cikgu kongsikan hasil pelajaran cikgu buat. I'm very proud of my students achievement. Apa yang mereka buat dekat kelas. So cikgu suka share. Okay? So kamu buat sehabis baik. Okay? Habis kita buat tugasan ni nanti, bukan saja kamu dapat markah, cikgu juga akan bagi hadiah personally pada kamu nanti bila kita sudah masuk dalam kelas. Okay. Tugasan ini perlu dihantar sebelum 9 hari bulan 3 Mac 2021. Cikgu bagi masa lebih kurang 2 minggu lah untuk kamu buat, untuk kamu selesaikan di rumah. Okay, sila buat kemas, sila buat dengan cantik, sila buat dengan kreatif. Video buat dengan kreatif boleh, markah itu cikgu ambil untuk membantu dalam exam kamu nanti. Bukan sahaja cikgu nak buat suruh kamu buat tugasan ini. So, kalau kamu ada questions, ataupun kamu masih tak faham, nanti cikgu akan jawab semua dalam Telegram. Mohon kamu jangan message personally untuk tanya. Kalau boleh, tanya dalam Telegram besar supaya mana tahu ada orang lain sama dengan soalan kamu. Jadi cikgu boleh jawab sama-sama untuk kamu juga, untuk orang yang curious juga. So, bagi yang tak dapat join video ni nanti, cikgu akan bagi mereka PDF yang inilah. Mungkin cikgu akan terangkan melalui voice note sahaja. Okay, tugasan ini sangat penting. Kamu perlu laksanakan. Dia merupakan salah satu daripada penilaian bilik darjah cikgu buat. Okay, jangan kata, kenapa kelas lain tak ada buat? Biarlah mereka tak ada buat. Tak adalah makan ekstra mereka. Kelas cikgu nak kamu buat. Supaya membantu kamu dalam mata pelajaran sejarah ini. Bukan senang kamu nak skor kan. Jadi kalau ada cikgu bagi markah tambahan, sila rebut peluang ini untuk kamu bantu diri sendiri. Okay, untuk hari ini itu sahaja. Untuk 2.1 tadi, sistem pemerintahan, tidak ada latihan untuk hari ini. Kamu boleh buat nota sendiri ataupun print sahaja nota PDF cikgu ni. Okay? Daripada kat rumah tu tak perlu kamu print dia dalam bentuk gambar. Print dia hitam putih pun boleh. Okay, kelas. Terima kasih untuk hari ini. Bye-bye.